Kita nak bercakap tentang langkah pencegahan COVID-19 menurut perspektif Islam. Baik, kita bawakan tetamu di studio iaitu Ustaz Muhyiddin bin Aziz Elias Sa'ari, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan JAKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar ni? Ya, baik. Dan awal pagi tadi semalam kita telah war-warkan apa yang telah dinyatakan berkaitan dengan langkah pencegahan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli berkenaan dengan solat Jumaat dan juga sebarang aktiviti keagamaan yang lain. Jadi mungkin kita boleh ulaskan lebih panjang berkaitan dengan pencegahan ini. Ya, terima kasih. Dari sudut pencegahan ini, pertamanya kita lihat dalam Islam ini, kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan sesuatu isu itu berdasarkan kepada kemaslahatan. Jadi kita lihat dalam konteks ibadah contohnya kan, soal yang disebut Yang Berhormat Menteri tentang solat Jumaat, jemaah dan sebagainya. Jadi kemaslahatan awam itu adalah di antara perkara yang penting untuk diberikan keutamaan. Dan yang keduanya kita lihat dalam Islam ini ada kaedah yang menyebutkan ad-dararu yuzal. Maknanya perkara-perkara yang mendatangkan bahaya itu kita kena elakkan. Jadi masyarakat ni kita tak boleh dedahkan dia dengan dengan keadaan bahaya, situasi yang membahayakan mereka. Jadi langkah pencegahan yang disebut contohnya memendekkan khutbah Jumaat, kalau orang nak pergi sembahyang ambil wuduk di rumah dan sebagainya, itu adalah antara langkah-langkah pencegahan yang mengurangkan risiko untuk kita mendapat virus yang sedang menular pada waktu ini. Dan kita juga kena lihat dalam konteks ibadah ni ada dua perkara. Ya, ni satu soal hukumnya, yang kedua soal pengurusannya. Macam mana kita menguruskan ibadah? Kalau soal hukum tu kita kata sembahyang ni ada rukunnya, ada syaratnya, tapi bagaimana kita menguruskan? Kita ambil wuduk di mana, kita nak pergi solat, kita naik apa, macam mana. Itu perkara yang perlu kita boleh ambil langkah pencegahan melalui bagaimana kita menguruskan ibadah kita dalam konteks kehidupan kita seharian. Baik. Ustaz, kenyataan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan panduan solat Jumaat ini juga secara tidak langsung memperlihatkan bahawa Islam ini adalah sebuah agama yang bertoleransi dan juga mementingkan kebajikan umatnya. Solat boleh dilakukan, tapi ada beberapa syarat termasuk ambil wuduk di rumah, khutbah dipendekkan. Pandangan Ustaz terhadap perkara itu? Ya, inilah yang kita katakan ruh Islam itu sendiri sebagai agama yang tidak menyusahkan. Dan kita belajar kadang-kadang kita dalam soal ibadah contohnya, kita belajar begitu detail dalam solat contohnya. Ada perkara rukun, ada sunat, ada wajib dan sebagainya. Tetapi dalam situasi yang biasa, mungkin kita akan lakukan perkara yang sama dalam keadaan biasa. Contohnya, kalau kita datang ke surau pada waktu contoh sebelum orang solat subuh, kita ada waktu untuk solat sunat. Kita boleh sembahyang sunat dengan cara yang selesa dan sebagainya. Tetapi kalau kita dah datang waktu orang nak hampir nak qamat dan sebagainya, maka kita kena sesuaikan dengan situasi itu. Jangan kerana kita nak dapatkan solat sunat sehingga orang solat subuh terpaksa tunggu kita yang solat sunat. Jadi situasi itu boleh kita sesuaikan kerana sifat agama ini adalah dia fleksibel. Jadi macam tu juga dalam soal solat Jumaat dan sebagainya. Ketika mana berlakunya wabak dan sebagainya, maka kita kena ambil langkah-langkah yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Ya. Baik. Prof, maaf, Ustaz, sekarang ini panduan telah dikeluarkan, nasihat telah dikeluarkan. Kewajipan kita sebagai umat ataupun jemaah untuk mematuhinya. Ya, menjadi tanggungjawab kita pertamanya dalam konteks sebagai masyarakat ataupun sebagai rakyat. Apabila pihak-pihak yang berautoriti telah mengeluarkan arahan dan sebagainya, kita bertanggungjawab untuk mematuhinya. Kerana ini bukan soal nyawa individu seorang saja, tapi dia sudah melibatkan masyarakat yang ramai. Kerana itu kalau kita tengok hari ini ada setengah negara sebagai contohnya sudah memfatwakan penutupan masjid kan, kerana melihat kepada keseriusan wabak itu. Tapi dalam konteks kita di Malaysia pada dasarnya wabak ini masih lagi dalam peringkat kawalan, dan bagi kita lah sebagai masyarakat Islam, selagi ia masih terkawal dan kerajaan belum mengeluarkan apa-apa arahan untuk menutup, maka kita boleh melaksanakan dia dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Okey, baik. Dalam masa yang sama telah pun dikeluarkan berita yang terkini berkaitan dengan
dengan solat Jumaat di seluruh negeri Perlis pada hari ini dibatalkan dan digantikan dengan solat Zuhur di rumah masing-masing selepas mengambil kira situasi semasa akan COVID-19. Jadi kalau kita boleh komen sikit berkaitan dengan keperluan ini di negeri Perlis. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama ini diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri dan keputusan atau fatwa yang dikeluarkan, keputusan arahan itu adalah hal-hal berkaitan agama ini diputuskan oleh pihak berkuasa agama negeri. Jadi kita menghormati kerana situasi itu dinilai berdasarkan kepada keadaan setempat dan masyarakatnya. Tetapi dalam konteks yang sebagaimana yang Berhormat Menteri Agama sebut dalam konteks yang lain, di negeri lain mungkin tidak ada keperluan, masih lagi dalam keadaan terkawal dan sebagainya, maka Jumaat masih dijalankan, cuma pendekatannya ialah khutbahnya dipendekkan dan beberapa langkah pencegahan yang dicadangkanlah. Jadi dalam hal ini kita begitu juga kalau kita tengok contohnya hari ini juga kita tengok di Singapura juga arahan yang sama untuk tidak melakukan solat Jumaat. Ini keadaan yang kita boleh nilai berdasarkan kepada situasi setempat semasa yang berlaku mengikut keadaannya. Okey, dan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh GPM sendiri, masyarakat sudah mula untuk bersiap termasuk untuk mengelak dari mengunjung ke tempat tumpuan ramai terutama menjelang cuti bersekolah. Malah hari ini ada yang dah bercuti, masuk akan bercuti juga. Jadi apa saran daripada Ustaz sendiri kepada mereka? Pertamanya, kita kena utamakan keselamatan diri dan keluarga daripada wabak yang sedang tersebar ni. Yang keduanya, kena ambil langkah pencegahan sebagaimana yang disyorkan sama ada oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri ataupun pihak-pihak berkuasa agama lah, kerana sebahagian daripada upacara keagamaan seperti solat jemaah dan sebagainya itu kita kena patuhi semasa demi semasa dan ambil panduan daripada orang-orang yang pakar dalam bidang tu. Dan yang ketiganya ialah kita kena sentiasa kita rancang balik cuti sekolah anak-anak kita tu bagaimana. Kalau sebelum ni rancang untuk ke tempat-tempat yang tumpuan ramai, kita mungkin kena replan balik bagaimana untuk kita sesuaikan dengan situasi semasa. Baik. Sebelum kita bertanya lebih lanjut kepada Ustaz, ini informasi sekali lagi yang ingin kami kongsikan kepada anda. Kenyataan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Orang Melayu Negeri Perlis MAIPS menerusi satu kenyataan hari ini baru sejam lepas sebenarnya memaklumkan bahawa solat Jumaat di seluruh negeri Perlis pada hari ini dibatalkan dan digantikan dengan solat Zuhur di rumah masing-masing selepas mengambil kira situasi semasa COVID-19. Perkara terbabit diputuskan selepas mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Ustaz Sirajuddin Putra Jamalulail semalam. Okey, baik. Jadi itu dia yang terkini dan khusus bagi rakyat di negeri Perlis dan kewajipan kita sebagai umat Islam dalam menghadapi penularan wabak ini, Ustaz. Kewajipan kita yang pertamanya kita kena jaga kebersihan. Ini dalam Islam pun sentiasa sebut an-nazafatu minal iman, jaga kebersihan. Kerana punca-punca penyakit sebahagiannya tu kerana keadaan kotor dan sebagainya dan kita kurang ambil berat tentang soal kebersihan. Yang keduanya kita kena amalkan pemakanan yang halal lagi baik. Kadang-kadang penyakit ni datang juga daripada makanan. Walaupun kita tahu ada setengah penyakit itu datang daripada apa yang kita ambil, makanan yang kita ambil. Sebab tu dalam Islam, pemakanan yang baik itu ialah halalan thayyibah. Jadi pastikan kita ambil makanan yang halal dan baik. Yang ketiganya, langkah yang disebut juga dalam hadis Nabi ialah Nabi sebut iza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Nabi kata kalau kamu dengar satu kawasan tu ditimpa dengan wabak taun, maka jangan kamu masuk. Dan kalau kamu berada dalam kawasan tu, jangan keluar. Ini kalau kita dalam realiti hari ini kita boleh katakan dia sebagai kuarantin lah maknanya. Maknanya kita jangan pergi tempat yang kena wabak dan kita juga jangan keluar kalau kita duduk dalam kawasan tu untuk mengelakkan dia tersebar lebih luas lagi. Dan penting juga kita sebagai umat Islam kita berdoa dan sebagainya minta supaya Allah bagi keselamatan kepada negara dan rakyat kita. Baik, sebelum kita berakhir, sedikit harapan Ustaz kepada masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam menepani situasi sebegini, Ustaz.
Ya, bagi umat Islam kita hendaklah terus berdoa, kita kena memperbanyakkan istighfar, dan sesungguhnya ulama menganjurkan untuk kita bersedekah, banyakkan sedekah dalam menghadapi wabak ni. Dan dalam setengah keadaan kita waktu solat, kita mendirikan solat, kita boleh melaksanakan kunut, bacaan kunut, minta Allah lindungkan diri, keluarga dan masyarakat kita daripada wabak ni. Dan kita juga boleh, yang penting juga saya ingin sebutkan ialah bahawa penting untuk kita mengelakkan daripada menyebarkan perkara yang tidak betul, viralkan, tularkan benda-benda yang maklumat yang tidak betul, palsu, sehingga kadang-kadang meresahkan masyarakat. Itu pun virus juga. Itu betul. Itu pun virus juga, dan masyarakat kita seharusnya tidaklah melakukan perkara yang tidak mendatangkan faedah seperti itu. Baik, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Muhyiddin bin Aziz Ali Sa'ri, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan JAKIM bersama kita untuk memberikan dan meluangkan masa untuk bersama-sama kita memberikan input yang terbaik ini, khusus bagi kita cakap tentang langkah pencegahan COVID-19 menurut perspektif Islam. InsyaAllah. Baik, insya-Allah kita sama-sama amal